Hello, Assalamualaikum. Okey tak line Alip? Ke line ada slow ah? Hello. Abang Faiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Alif khabar? macam Sihat ke? lagging sikit Alif. Oh iya ke? Kejap Alip try tengok sekejap. Kerana Jaya ramai orang online petang-petang ni kan. Tu lah. Ramai tu tengok live kot, tengah tengok YouTube kan. Sekarang okey tak live? Okay. Better daripada tadi. Nah better. Alright, ni pakai wifi, tadi pakai data. Itulah tadi pun kita orang tukar kat wifi. Sebab data tadi macam Oh tu lah, tadi Anyway, masa live post tu, tak tahu tu Abang Faiz ke sebab Alif ni line kan tadi tu. Anyway, ya, tadi adalah kita continue. nak tukar kita nak tukar line. Takut data macam tak masuk. Faham? Anyway, Alif baik ke? Alhamdulillah semua sihat. Okey je, jaga kesihatan. Tadi baru boleh jogging tadi. Oh ya ke? Boleh jogging Siap. PKP? Boleh 2 orang. Tapi social distance sikit. Macam tu. Kat mana Alif selalu jogging tu? Dia pergi dekat kawasan rumah je. Sebab taman tutup sekarang kan. So dekat neighborhood je lah. Neighborhood je. Buat sampai 5 km. And then settle, balik. Apa Okay je? Alif, sikit pasal drama terbaru Alif sebab sekarang Alif ada 2 drama yang tengah ongoing dekat Astro, Ha. which is hari tu Angkara Cinta and then Hmm. sekarang Parimi Senarita. Hmm. So kalau nak comparekan dua-dua tu, watak mana yang lagi berat sebenarnya? Watak Angkara Cinta sebab yang Mary Miss Narita ni sepatutnya tak PKP. So Mike dia tambahkan lah. Dia tolong macam slow in je. Tolong Alif boleh tak? Dia cakap kan. Boleh tolong ambil karakter ni habiskan. Ada dalam 45 episod. So macam Alif ada sekejap, lepas tu Alif keluar. Macam tu kan. Yang Angkara Cinta tu dikira adik, lepas tu dia akan bertukar jadi macam penjual dah semua kan. Lepas tu dah ada macam a few colours lah. So macam tu macam berat sikit. Tapi okey lah. So Tak ada kira berat sangat. Alhamdulillah. drama Angkara Cinta tu dah habis shooting ke ataupun sebab kita tahu drama tu macam panjang kan. So dah habis shooting semua ke ataupun ada lagi part yang belum lagi? Diorang ada lagi tak habis syuting sebabkan PKP kan. So diorang terpaksa hold. Hari tu dah pindah ke Perak lah. Sebabnya kan Perak boleh syuting. Lepas tu Perak pun PKP. Tu yang semua macam aduh pening kepala. Duduk bilik masing-masing buat TikTok. So kena pergi Sarawak lah. Itulah the only option kan. Tapi takut bajet pula burst kan. Tapi kira macam ada lagi part yang belum siap lagi lah daripada drama tu. Ada lagi sikit-sikit sebab Hmm. sekarang pun PKP kan. So cerita tu ada demand semua. So diorang tambah lagi episod. Patutnya 70 Angkara Cinta. Tapi dia sebabkan ada demand. So diorang tambah lagi 20, 90. Lepas tu sekarang diorang tambah lagi 25. So jadi Okay, 115. kita macam tak nak cerita sangat pasal Angkara Cinta sebab this one is mainly for Mary Miss and Narita. Okay. Uh, so Alif, untuk dorang yang since kita baru start 2 episod kan dekat TV kan. Dan malam ni episod ketiga. So kalau bagi mereka yang tak sempat lagi nak join the apa tu orang panggil, nak join the whole The fans. Sinarita Sphere. Ada tak watak Alif dalam cerita tu? Apakah watak Alif? Okay, so nanti Alif akan masuk dalam cerita Sinarita ni dan Alif akan jadi kawan pada Janani. Dan cerita tu Sophie. Nama Alif Adam. So Adam ni akan jadi kawan kepada Sophie. Kemudian lepas dah lama sikit tu, dia macam jatuh cinta, macam suka kan. So dia tak tahu pun Sophie ni dah kahwin ke belum. Lepas tu dia suka. And then dia terjumpa mak mertua kepada Sophie ni, which is Kak Yasmin ni. So Kak Min pula jumpa, dia cakap yang Sophie ni kena kahwin paksa ni semua. Lepas tu dia ceksa semua lah. Jadi Adam tolonglah kan. Adam suka dia. So aunty minta tolong lah Adam. Macam dia suruh Alip try Sophie tu kan. So bila try semua, and then dapat tahu yang sebenarnya dia happy. So mak dia tu jahat, mak mertua dia tu. Dia gunakan Alif. So Alif dipergunakan oleh Kak Yasmin ni untuk try Jana ni. So nanti ada lah macam sedih sikit. Macam tu. Tapi mainly dekat ni lah, lebih pada dekat college. And then classmate sama. Kira watak Alif belum keluar lagi lah dalam drama tu ke dah keluar? Belum lagi. Episode 7 nanti baru keluar. Bila nak keluarnya? Nanti episode 7 minggu depan.
So ini macam teaser lah. Kira sebelum watak tu keluar. Yes, this is the teaser. Tapi Joy Life ni bagus lah. Dapat teaser kan? Okay, Alif so far kita tahu macam drama ni mengumpulkan ramai juga pelakon baru kan. Macam kawan-kawan Alif juga sebenarnya kita ada Nabil, kita ada Merlin, kita ada juga Syazmi, ada Syaza. Selain daripada Dini pun dia kira baru jugalah dalam industri ni. So macam mana sebenarnya orang punya vibe tu? Sebab orang kata kalau orang-orang muda dalam satu drama tu dia macam vibe dia macam lain sikit kat set. Dia jadi hyper sebabkan kita orang semua kemahiran baru kan. So, bila baru ni dia rasa ada semangat tu tau. Macam okay aku nak berlakon kau-kau ni kan. Aku excited. Punya excited tu membara lagi tau. So macam Ali pula first time dengan Nabil kan. So macam kita seronok lah boleh macam kita testing sekali-sekali. Macam sparring sekali untuk dialog ke. And then walaupun orang baru macam Syaza B. Lepas tu kita ada Jazmi. And then Merkin semua. Walaupun diorang baru tapi diorang power tau sebab diorang semangat diorang. And then diorang memang betul-betul buat homework. So bagi Ali Sinoritan ni is a big successful lah. Macam it's a successful drama lah sebab macam semua bagi terbaik. And then Ali tahu yang cerita ni macam best gak lah. So macam nice lah. Ini bukan first time Alif bekerja dengan Mike kan? Bukan. Ni dah kali kelima kot rasa. So, setelah berapa cakap tak beberapa hari lepas, especially 2 hari lepas ada satu kenyataan yang viral sikit dekat social media tentang drama ni. Pasal Mike bagi statement ke? Tentang Mike bagi statement bila orang katakan yang Mike ni selalu memilih pelakon yang sama dan setiap drama yang dia direct ataupun dia produce. So macam Alif sendiri dah banyak kali juga dengan Michael Ang. Alif rasa dia lah sebab kan macam kita manusia kan. Macam kita rapat ataupun kita suka ataupun kita percaya ke orang tu macam okay aku tahu budak ni boleh buat. So kalau aku bagi dia boleh deliver. And then why not aku try dia je instead of trying someone new semua kan. So bagi Alif macam kalau bagi orang baru kan. So kita pun tak berapa nak percaya sangat. So Alif rasa kalau dia pusing-pusing tu mungkin Mike memang dah ada a few artist dalam kepala dia kan. So bila dia pilih orang yang sama tu sebab memang dia dah percaya orang tu. And then mungkin orang tu pun baik dengan dia. So dia rasa macam okay lah, like a family kan. Bagi macam tu lah. Tapi yang best dia walaupun orang sama tapi karakter lain-lain. Mungkin jadi baik and then yang ni jadi jahat. Yang ni jadi jahat, yang ni tiba-tiba jadi macam alim dia. Dia jadi macam a few colours kan. Baru dah jadi pelakon kan. Ali, aku rasa macam line kita macam ada yang terganggu tadi. Oh ya? Yeah. Oh ya, okay. Dengar tadi apa dia cakap? Ali ringkaskan apa yang Ali cakap tadi tu. Boleh tak? Boleh. Okay lah, dia macam kita manusia kan. So kalau kita percaya orang tu, mungkin kita akan ada tendency untuk nak bagi orang tu. So sama macam Mike. So kalau dia dah percaya orang tu, so why not dia bagi orang tu juga. Sebab dia percaya orang tu boleh deliver kan. So tak payah dia nak cari orang baru kan. Instead of cari orang baru, better dia bagi orang sama je. And then dia pun boleh nampak orang tu grow ke macam mana kan. Macam Ali sendiri bila bekerja dengan Michael Ang, orang macam kadang-kadang orang excited. Macam kalau orang yang tak ada kena-mena dengan industri seni, dia macam excited sebab macam tengok Michael Ang ni jenis yang happening, sporting kan. Tapi ada juga orang yang macam takut juga kalau dengan Michael Ang ni sebab dia sejenis yang apa-apa pun dia akan cakap je. Dia jenis tak berselindung. So macam Ali selama beberapa kali kerja dengan dia tu, macam mana Ali punya experience dengan dia? Setiap kali Ali jumpa dia, Ali excited. Bagi Ali siapa yang ada passion nak berlakon semua kan, siapa yang ada passion in entertainment memang akan excited. Sebab Mike ni dia macam mana, dia macam dia ada semangat dia tau. So bila kita start dia, kita boleh rasa macam gila Michael Ang kita tengok ni, atau Michael Ang tengah sembang ke, Michael Ang, macam kita dapat tahu tau yang Michael Ang ada kat situ. So bila Ali yang semangat nak berlakon ni, so bila Ali tahu Michael Ang tengah tengok ataupun kalau ada buat salah ke apa, Michael Ang akan tegur, kau buat apa ni So macam Ali macam contoh dia kata, kau
kau buat apa ni? Suara kau flat lah. Betul macam faham. Macam, oh flat. So yang tadi buat tu terus macam terfikir tau. So bila kita fikir macam, oh sebab manusia kan, bila kita kena marah lagi cepat kita fikir. So lagi seronok lah, dia lagi suka macam tu. Instead of, kau buat apa tadi? Cuba fikir balik. Dia tak suka macam tu. So kalau macam dia terus, kau buat apa tadi? Suara kau flat lah. Kau tak itu pelakon ke? Contoh macam tu, contoh kan. So kita akan rasa macam, oh okay, terus straightforward. Terus kita rasa nak improvekan kat mana. Itu yang best tu. Tapi kalau yang hati lembut ni susah sikit lah. Apa Faiz? Tadi macam Alif Alif masih tengah tersekat lagi kat bawah tu. Oh ya ke? Okay, I think line sikit kot. Tak apa, Alif try tukar keluar. Okay, sementara tu kita akan pilih soalan yang korang bagi tadi. Wow, dia keluar terus lah. Sini okey tak Abang Faiz? Sini better ke ataupun tak fokus? Okay. Dia macam stuck sikit lagi lah. Lagi teruk line kita orang pun ni. Tapi Ali pun 2 bar. Tak tahulah Maxis ni. Tak apa Alif. Okay. Kita back sikit. Ya, Ali cari kabel elektrik ya. Mana kabel tu? Duduk sebelah pacak sebelah terus kan? Curi kabel yang sebelah. Okay, Alif. Duduk sebelah terus. Okay. Kita ada lagi Kalau okay tadi Ali masuk dalam balik. Ni okay Okay. Okay, cantik. Ya, Ali boleh baca kan? Apa cabaran daripada drama Marry Me Senorita ni? Cabaran Marry Me Senorita. Sebab dah setengah jalan dekat KL. Lepas tu lagi setengah jalan tu PKP. So terpaksa pindah ke Perak. Jadi kalau konti ke ataupun pergerakan semua dilimitkan. Itu yang terpaksa sambung episod tu. Tambah episod and then kena tambah karakter juga. Itu yang ada few characters yang baru masuk. Macam tu. Macam karakter Nabil and then karakter Merkin tu ditambah masuk. Sebab bila fikirkan balik, karakter 2 tu akan bagi lagi best drama tu. So diorang baru masuk kan, macam tu. Lambat sikit. Ada awal mulanya tak ada pun karakter tu. Amar dengan Sam. Okay. Kita pilih another soalan tu Ali. Alright. Kejap ni Okay. Alif, aku rasa line aku lah sebab diorang boleh dengar apa yang kau cakap. Tapi aku macam tak dengar sangat, tapi tak apa. Nanti aku tengok balik live ni. Okay, Alif. Afif tanya ni. Kalau nak jadi hero remaja ni perlukan badan yang sadar ke? Tak juga. Dia perlukan confidence sadar. Bila kita confident, kita sadar, orang lain pun nampak macam, oi, Muhammad tu sadar Muhammad tu. Macam tu kan. Masalah kau confident sangat. Itu yang sadar sangat tu. Tak ada lah. Confident ni sebenarnya bukannya buat kita bagus. Yang dia buat kita rasa kita boleh buat. Kalau contoh, kita dah buat homework benda tu. Kalau kita dah belajar benda tu, and then kita tak adalah rasa nervous lebih. So kita boleh deliverkan balik dengan semua faham. Tak ada macam gagap ke ataupun takut kan. So confident bagus kat situ lah. Confident tak akan tambahkan knowledge yang kita tak tahu. Alif, speaking of confidence kan, kita orang semua macam tahu yang okay tak? Sekali. Tadi sekali sekejap. Speaking of confidence. Okay, dia dengar tak? Okay, speaking of confidence.
Okay. Speaking of confidence, macam kita tahu macam Alif sekarang macam suka sangat post video-video menari kat TikTok, kat Instagram ni. So Alif mana ada dapat confident tu untuk post benda yang mungkin tak biasa buat? Because you're not a dancer, you're an actor. Ada rasa sebabkan macam contoh berlakon kan, pada mula berlakon pun teruk gila kan, lepas tu macam kayu ke apa, so makin lama tu ada improvement. Sebab benda tu je seronok. Alif berlakon awal-awal rasa macam teruk gila, tapi as time goes by, Alif rasa seronok benda tu. So Alif berani nak ambil lagi. So bila Alif menari kat TikTok pun, Alif rasa macam seronok juga benda ni kan, walaupun teruk kan. So makin lama tu kalau macam ada improvement okey lah, tapi yang penting Alif seronok benda tu lah. So tapi Alif rasa ada kot improvement sikit kan daripada dulu kan. Okay, macam mana pula bila orang cakap macam Alif suka tayang badan, ada soalan tu tapi macam kita tak boleh disclosekan siapa yang tanya soalan tu. So nanti macam nanti kita macam cyberbully pula kat sini. Tapi dia tanyakan macam Alif suka tayang badan, macam Alif selesa ke bila orang label Alif sebagai orang yang suka cari perhatian macam tu? Bagi Alif, kita memang ke depan nak cari perhatian. And then Alif punya intention tu bila tunjuk badan memang nak cari perhatian pun. Sebab Alif rasa bila tunjuk badan tu kan, macam viewers ke ataupun like tu makin banyak Tapi Alif tahu tak ada Alif tunjuk sampai lebih-lebih sangat semua kan. Alif cuma Alif tunjuk lah badan tu. Sebab Alif pun workout kan, penat workout kan. So why not kita tunjuk badan sikit kan, bagi teaser macam tu kan. Tapi itulah bagi Alif bagi Alif pun pula bila orang macam ni orang apa? Macam mana bila orang yang komen kat bawah dengan komen-komen yang mungkin tak berapa nak manis, komen-komen yang kadang-kadang macam ucap pun ada juga. Macam Alif sendiri bila orang komen macam tu dekat you punya IG, you selesa ke? Alif akan restrict lah orang tu. Okay. Tapi kalau macam dah ada orang cakap benda tu, tak apalah, biar je lah kot kan. Sebab benda tu kadang-kadang ada betul dia juga kan. Contoh kalau dia cakap, oh ni tak takut haram ke benda ni semua kan. Sekejap. Maaf Faiz, tengok dulu ni. Dengar? Dengar? Okay, Alif, okay, bagi Alif kena kuat je lah. Ada satu soalan yang lari sikit daripada drama ni. Boleh? Nuan Shar tanya, lelaki turn off dengan perempuan yang macam mana? Lelaki turn off dengan perempuan macam mana? Okay. Lelaki ni dia suka macam dapat in control semua kan. So kalau macam perempuan tu dia nak kawal semua kan. Okay, macam jadual kau macam ni ataupun apa yang kau kena buat macam ni. Dia tak ada macam nak buat dia punya leadership dia orang kan. Lelaki ni macam mana pun dia naturally memang dah ada leadership tu tau. So kalau kita tak boleh nak buat keputusan sendiri semua kan. So kita akan turn off sebab kita rasa macam kau macam tu kau je lah jadi ketua keluarga. Benda macam tu kan. And then aku punya line sebab aku tak dapat dengar dia kecak. Aku dengar tapi macam tak. Tapi tak apa, aku rasa aku boleh dengar balik lepas ni. Okay, tapi yang lain dengar tak? Cuba dia orang komen. Orang komen because I think because they respond to your answers. Tapi mungkin aku yang tak dengar. Tak apa. Okay Arif, nak tanya sikit tentang since kita sekarang tengah PKP semua kan. So kira macam kebanyakan daripada projek-projek drama ke, filem ke, memang tergendala lah dekat situ. Betul. So macam kira kalau daripada sekarang sampai tengah tahun ini, Alif punya projek sendiri tergendala ke ataupun macam still berterusan? Apa dia? Ini soalan dia. Kalau contoh PKP ni berterusan? Kalau PKP ni berterusan sampai pertengahan tahun ni, kira macam projek-projek lakonan Alif sendiri akan tergendala ke? Ataupun mungkin kalau tergendala, Alif ada planning tu teruskan bisnes macam Lasi, Alif buat bisnes kek batik. So macam mana perancangan Alif?
Itulah, Alif pun balik sini sebab Alif fikir so diorang tengah tunggu kat PKP buka dekat Perak supaya boleh sambung balik syuting kan. Tapi Alif cakap Alif dah habis Alif balik terus lah kan. Sebab kan kalau kat rumah ni Alif dekat sikit dengan kaki batik. And dia memang ada plan pun nak buat kaki batik. Sebab dia rasa orang kat rumah ni yang tersekat tak boleh keluar. Diorang perlukan kaki batik Alif lah. Lepas tu one more thing, Alif rasa sebab PKP macam mana pun, walaupun jauh panjang mana pun diorang sambung, mesti akan ada jalan juga untuk pelakon semua ke ataupun industri seni ni kan. So sementara tunggu tu Alif buat batik lah kot, insyaAllah. Alif, Alif tahu kan bulan ni budak-budak pelajar SPM dah nak start ambil exam. So Alif sendiri ada tak apa-apa nasihat ataupun advice kat diorang? Untuk budak SPM? Dengan STPM pun rasanya nak start tak lama lagi ni. Betul. Nak ucapkan study smart lah sebab kan SPM ni kan macam satu batu loncatan kan. Dari SPM ni kita akan dinilaikan nak masuk college kat mana, waktu kita nak ambil course apa yang kita minat. Lepas tu SPM pun sebenarnya tak susah pun, tapi sebabkan kalau kita study lebih sikit kan. Macam Ali dulu budak-budak sekolah, kita orang nakal tau. Tapi nakal-nakal kita orang pun kita boleh score juga. Macam banyak budak-budak remaja pun nakal kot, tapi tengok demi result ada je few A, banyak A semua juga kan. So Ali nak cakap kalau macam kita bagi masa lebih sikit, especially sekarang PKP kan, kalau tak ada buat apa kat rumah, so why not kita study lebih sikit ke kan. Lepas tu bila score tu memang akan rasa macam worth it gila kan. Orang akan label SPM sendiri. Apa dia? Ali punya SPM pula macam mana dulu? Ali dulu time SPM Ali suka buat study group. Tapi study group ni semata-mata tu nak bagi lepak kawan. Dapat makan burger free. Ada kawan tu bapak dia ada burger. So kalau pergi study group kat rumah dia, memang dapat burger dah. So study group ni dikira satu proses untuk nak jumpa kawan dia. Tapi bila jumpa orang ramai tu saja tunjuk belagak. So belajar sikit. Selama-lama tu macam okey lah, math memang A. Lepas tu English and then science kan, macam tu kan. Yang lain semua tak berapa minat. Tapi Alif fikir balik, kalau minat pun tambah sikit lagi belajar dah okey dah. Confirm okey. Kira macam Alif antara orang selebriti yang macam SPM dia okey lah result dia. Alhamdulillah lah, Alif bangga lah dengan Alif punya keputusan kan. Okay, before kita end session dengan Alif, sebab dah kita akan beransur ke Jazmi pula. Macam Alright. Alif ada tak mungkin pesanan akhir kepada especially fans Alif and fans drama Marry Me Senorita, since Alif punya scene pun akan keluar next week. So boleh tak berikan apa-apa last words? Ucapan? Boleh. Firstly and foremost, Alif nak cakapkan thank you so much to all my fans ke ataupun my supporters. Alif labelkan diorang as my friends lah. Because you guys have been my friends since tak tahu berapa lama kan. And then for the Senorita punya fans, thank you so much. And then korang pun kalau kita support kita be local kan. Kalau tak support kita be local, siapa nak support kan. So thank you so much for them as well. And then I nak ucapkan semoga korang semua sentiasa sihat, sentiasa bahagia, and then dimurahkan rezeki. Walaupun tengah PKP tak boleh keluar rumah, tapi harap korang tak bosan lah. And then korang seronok. And then paling penting sekali, korang makin lagi rapat. PKP ni jadi satu hikmah, and then korang lagi rapat dengan family korang semua kan. Dan dimurahkan rezeki untuk semua. Macam penuh macam padat apa masalah tadi tu. Boleh sambung lagi tapi macam tak apalah. Takut lama sangat pula je. Tapi to be honest, kita orang pun sendiri tak sabar nak tengok scene Alif keluar, sebab I think you punya karakter pun macam is quite big for this drama, sebab dia berkait rapat dengan watak-watak utama kat dalam tu. So tak sabar nak tengok macam mana perjalanan Alif dalam cerita ni. Okey lah. Walaupun Alif tak ada cakap besar sangat, tapi bagi Alif setiap watak tu penting. Kan, walaupun watak tu masuk satu episod pun watak tu penting. Ada sebab dia masuk kan. So alhamdulillah. Okay, thank you so much Alif. Kita pun wish Alif all the best to drama ni, and also hope you take care. Sebab yalah, kita tahu macam pelakon kena banyak pelakon dekat luar, kena jumpa ramai orang kat set. So macam kena take care lah kat situ. Betul.
Thank you so much Abang Faiz, and thank you so much to Majalah Remaja for having me here. I hope that we can meet each other soon. I hope so. I wish so. Okay, bye. Alright, take care. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, rambut dia kepuk lah. Kita tukar rambut lain. Annyeonghaseyo. Kena saya. Sejak bila rambut kepuk-kepuk ni? Sejak PKP ni kita nak panjangkan rambut sikit. Kita nak tukar. Ke sebab ada watak kena rambut macam ni? Tak ada. Saja. Saja nak tukar look. Saja nak lain. Nak lain daripada lain sikit. Faham. Okay Jazz, apa khabar? Baik ke? Sihat sekarang? Sihat, Alhamdulillah. Faiz clear tak Faiz? Clear? Saya macam pelik juga. Tadi diorang kata clear, tadi diorang kata line aku tak clear. So kali ni macam line aku macam okay, aku boleh tengok, aku boleh dengar apa yang kau cakap. Sebab kita dua-dua pakai wifi. Faham? Lama lah tak jumpa. Jazz, berapa lama kita tak jumpa ni? Lama sangat. Sangat-sangat lama, 10 bulan. Tak adalah. Last jumpa dekat Sunway, Legun. Mana ada, masa tu kita shoot GIF tu tak ingat. Sangkut. Kan kita pernah shoot kat studio. Yes. Okay Jazz, sebelum kita sangkut lagi, ada a few soalan daripada fans kau sebenarnya yang tanyakan kat Jazz. Episod pertama dalam drama Marry Me Senorita ni. Oh, by the way, is this your first drama ataupun ada drama sebelum? Yes, this is Marry Me Senorita is my first drama. Dia juga my first experience. I tak pernah ada any drama. Sebelum ni buat TVC dengan review-review macam tu je. So, Marry Me Senorita ni a good start lah for me. Sebab susah nak dapat pengalaman yang macam tu. Tiba-tiba dengan team Michael Ang, production Michael Ang. Diorang ni banyak mengajar. Seronok lah, seronok. And kita kena bergandengan dengan artis-artis experience lah. Memang a good start, a good experience. It's okay. Dan aku pause. Tak apa. So basically macam daripada first episode lagi Just dah muncul dalam drama ni. Kita tahu Just bawakan watak sebagai jurulatih kan? Dia sebenarnya pakar nutrisi. Pakar nutrisi, wow, nutritionism tu. So macam Isa Alejandro, yeah. Tapi kau punya nutrition pun ke laut juga. Tapi dah namanya pelakon kan, so berlakon je lah kan ikut watak. Betul, kita jadikan watak tu. InsyaAllah. So just daripada first episode excited tak tengok hasil shooting tu kat TV? Excited nak tengok apa yang aku buat sebenarnya time tu. So bila TX je just macam sebenarnya just tak tahu pun yang TX yang sepatutnya dekat episod 1 tu adalah scene dekat episod lain tapi dia masukkan dekat episod 1. Situ. Dia percepatkan sikit kot. Kena main konti lah. Apa benda Haris Anwar, dia Haris Anwar, saya nampak awak di situ. Ya Haris. Ada yang tanyakan ni, watak Zami dengan Jazz in real life ada persamaan tak? Watak Zami dan Jazz ada persamaan tak in real life? Tidak. Okay, kalau ada similarity tu, cuba namakan satu. Baik. Baik. Kau tak baik. Kau selalu baik. Kau selalu mainkan kawan-kawan kau. Tapi baiklah, baik.
Mhm. Persamaan dia selalu jaga orang. Kena jaga orang. Just selalu jaga orang. Saya ni protektif sikit. So saya jaga orang in life. Dekat dalam drama pun kena jaga orang juga. Jaga pemakanan pula tu. Menjaga Just orang lah, jaga kesihatan mana orang. ada. Ha? Jaga kesihatan orang dalam tu. Jaga kesihatan orang. Sebab dia nak kena jaga pemain tenis ni. Isa Alejandro ni dia pemain tenis Malaysia. Ingatkan Spain, rupanya Malaysia. Malaysia. So nak lah. Just macam kita tahu kan, sementara Haris buat CJ Wow Shop kat sini, tak apa, dia buat. Just dalam drama ni ada banyak pelakon baru juga, especially kawan-kawan Just sendiri. Macam berada di set tu senang tak sebenarnya? Sebab kalau kita berlakon dengan kawan-kawan ni selalu macam kita macam have fun semua kan. Kita try to play around. Tapi untuk fokus dekat watak sendiri tu kadang-kadang macam terganggu juga. Tapi macam Just sendiri macam mana pengalaman tu? Macam Just selalu orang nak fokus karakter, dia akan diam, dia akan duduk sendiri kan. Macam yang Faiz kata, kalau kita have fun, nanti kita lost karakter kita, betul tak? Tapi diorang have fun. Diorang susah nak hilang karakter diorang. Sebab tak tahulah, diorang dah power kot. Kalau macam Just, mungkin Just akan lost. Kalau Just to have fun on set, Just akan lost karakter Just. Sebab Just baru. Kalau diorang, mungkin diorang dah biasa. So itu Just tak boleh nak judge diorang lah. Just kena contohi diorang je lah. Macam mana pun, apa-apa pun Just kena behave untuk jaga karakter Just. Tapi karakter Just tak susah, tak berat mana pun, senang je. Macam banyak tak perbezaan antara sebelum ni macam the TV show yang melibatkan Just adalah hero remaja. So macam banyak tak perbezaan antara hero remaja dan juga drama set? Banyak jugalah, banyak juga. Antaranya? Antara dia production emosi ke? Oh tak. Tak ada. Production lain lah. At first tu takut sikit lah sebab tak biasa. Tak kenal orang, tak kenal production. So rasa macam nervous lah. Kalau macam dengan hero remaja, kita dah kenal dengan semua orang dekat dalam production tu. So Just tak rasa macam malu sikit, tak rasa malu sangat. For the first day dengan diorang, agak nervous. Tapi bila dah lama-lama, okay je. Haris cakap, Just kau hebat sangat sebab tu rasa macam senang je nak bawa watak. Betul ke? Tak adalah. Watak yang diberi tu agak mudah juga. Tak berat pun. Taklah berat. Yeah. Taklah. Okay, Just, kita ada banyak soalan. Sebenarnya kita ada banyak soalan untuk Just. Sambung lagi tadi. Apa jawapannya? Kelainan antara hero remaja dengan Mary Miss Rita adalah hero remaja kita buat task, Mary Miss Rita ada dialog. Nak kena konti tu sama je. Macam tu lah. Duit pun lagi banyak dapat kan? Tak ada lah. Alhamdulillah. Okay, kita ada banyak soalan juga. So, okay Haris. One by one. Dia kata Hana Yans kata Just jangan lupa gemuk. Siapa gemuk? Siapa gemuk? Siapa dia tu tak kenal kan? Siapa yang gemuk? Tak kenal lah. Tak kenal kan? Apa ni Just? Kirim salam kakak. Haris ni jangan tahu nanti dia jadi player dalam industri ni. Okay, ada yang tanyakan juga kejap Okay Haris. Batrisha, ni bukan tanya. Ni kenapa Zamir handsome sangat? So, jawab. Entahlah. Dia kata Zamir bukan kau, Zamir. Tak tahulah Zamir tu sebab dia pakar nutrisi kot. So, bila pakar dia terus handsome lah.
Dia siapa-siapa trainer lah, mesti handsome. Siapa je. Okay, kejap ya. Okay. Daripada Nazrul, dia tanya, Jasmine, how do you manage your time antara kerja dan keluarga? Wah, just ada keluarga lah. Keluarga tu macam dah kahwin lah. How I manage time? Basically, sekarang kalau in industry, dalam shooting, just tak banyak sangat masa, tak pack sangat lah. So banyak masa dengan family. Tapi bila masa tu dah pack and kerja banyak, family pun akan faham. Sebab kita buat kerja untuk kita juga, untuk family juga. So diorang akan faham. Sebab bila time kita tak ada kerja tu, kita full time dengan family. So janganlah time awak tak ada kerja, awak pergi nak dengan kawan. Kena pandai-pandai separate masa dengan orang. So awak takkan rasa masa awak ni tak cukup dengan family, masa awak ni tak cukup dengan kawan-kawan awak. Masa awak ni hanya dihabiskan untuk kerja je. Okay Jas, macam kita tahu macam Jas sendiri macam selalu update dengan family sendiri semua kan. So komen family sendiri bila Jas dah mula nak start menjadi seorang pelakon ni, adakah diorang macam risau ke ataupun diorang excited untuk Jas macam mana? Diorang, okay, untuk family Jas, diorang excited lah. Diorang excited, diorang tak sabar and diorang nak more. Diorang nak lagi. Diorang macam tengok dekat episod 1 tu kan. Dia cakap ada lagi tak. Diorang nak tengok. Macam tu lah. Lepas tu diorang pun ada bagi komen. Ya ni kena tukar sikit, yang ni kena tukar sikit. So just accept je setiap komen yang diberi oleh family. Sebab keluarga Jas pun keluarga yang besar juga. So mesti diorang ada banyak, diorang macam nak Jas buat terbaik tau kan. Betul. Drama pertama ni. Faiz pun nak Jas buat yang terbaik kan? Faiz pun nak yang terbaik juga. juga. Kalau kau tak buat terbaik, aku tak mengaku Jas, okay. Bercakap pasal family ni, ada yang tanya, Haliana, Jas ada berapa ramai orang adik-beradik? Jasmine ada 9 orang adik-beradik, ada 16 orang anak buah. Wow. Ada 1 mak, 1 bapa, itu je. So bila dah start berlakon ni kena bagi duit raya lebih lah. Sebelum berlakon pun kena bagi duit raya lebih. 16 ramai weh nak bagi tu. Ya. Okay Jas. Kalau RM10 Ah. seorang pun dah 190 kena bagi. Ni antara soalan yang favourite juga diorang tanya. Jasmine prefer berlakon ke menyanyi sebenarnya? Okay, kalau macam Jasmine prefer berlakon dan menyanyi. Jasmine nak buat dua-dua kalau boleh. Kalau diberi peluang, Jasmine nak buat dua-dua. Sebab Jasmine memang suka menyanyi. Walaupun suara tak seberapa. Dan Jasmine juga suka berlakon. So kita nak buat semua benda sebenarnya. Jasmine sebenarnya suka buat semua benda. Kalau diberi peluang untuk berlakon, Jasmine akan berlakon. Kalau diberi peluang untuk hosting, Jasmine akan hosting. Kalau diberi peluang untuk menyanyi, Jasmine akan menyanyi sebaik mungkin. Jasmine akan buat semua benda tu sebaik mungkin. Aku tak suruh kau menari je lagi. Menari susah sikit. Menari dia macam kayu sikit lah kat situ. Kayu sikit lah, keras sikit lah. Hai korang. Betul ke? Unila, betul ke? Hari Miss Narita patutnya berada di Spain ataupun memang sepatutnya kat Malaysia saja? Tak tahulah. Boleh tak jawab tak tahu? Mary Miss Norita sepatutnya berada di Spain. Mary Miss Norita sepatutnya berada di mana-mana je pun boleh. Kalau di China dia buat cerita Mary Miss Norita, tapi orang Cina yang berlakon, dia akan berlakon dekat China. Cuma dia pakai ayat dia tu je. Aku rasa maksud dia, adakah sepatutnya korang pergi ke Spain untuk berlakon untuk drama ni? Tak juga. Tak perlu kot. Sebab Malaysia pun dah cantik dah. Team production boleh buat Malaysia nampak macam Spain. Okay, Jas sendiri macam kita tinggalkan dulu followers tu.
macam Jazz sendiri, macam daripada Hero Remaja 2020 ada a lot of your friends have start untuk berlakon juga kan, here and there, dengan dramanya, dengan filmnya, dengan TVC-nya. So just rasa ada competition tak dekat situ untuk tengok siapa yang menyerlah ke, ataupun Jazz sendiri selesa dengan pace Jazz sekarang? Oh, untuk competition ni bagus untuk diri kita sebenarnya. Supaya kita, tapi in a healthy way. Kita compete di Orang schedule kata ini. dah habis compete dah Hero Remaja, lepas tu nak compete lagi kat luar. Macam bila Tak, nak berhenti? bukan. Okay, cerita dia macam ni, Faiz. Kalau kita buat bisnes, kita pun ada kompetitor kita. Sama juga. In industry pun sama juga. Tapi kita kena compete in a healthy way. Tapi bagi Just tak ambil kisah semua tu. Just tak into it sangat. Just tak terlalu compete sangat dengan orang. Sebab Just faham rezeki diorang. Mungkin rezeki diorang awal, rezeki Just lambat sikit. So Just tak pernah rasa nak compete dengan sesiapa dekat dunia ni, dekat Malaysia ni. Even Just buat apa-apa bisnes pun, apa-apa kerja pun, Just percaya dengan rezeki Allah tu. Sama ada lambat atau cepat je dia orang akan bagi. Jawapan pemenang sangat. Dulu Kita nak frame kau dengan bagus. Menjawab soalan dengan bagus. Dulu tak confident sangat. Okay Jazz, kita nak minta untuk Jazz bagi first impression terhadap pelakon-pelakon Marry Me Senorita. First time Jazz berlakon bersama ataupun berjumpa dengan diorang, your first impression on them. So kita start dulu dengan Nabil Akil. Kid Kylo. First impression, dia sangat-sangatlah kelakar. Dan best. Kau gelak je lah dengan dia. Saya gelak je dengan dia. Saya tak pernah bosan on set kalau ada Kid Kylo, kalau ada Nabil Akil. Sebab dia sebaya dengan saya. So macam tak ada limit dia apa-apa. So macam memang have fun je lah. Have fun on set. Dia akan ajar, dia pun bagi tahu sikit pengalaman dia macam mana. So dekat situ kita orang belajar sambil have fun. So gelak-gelak belajar macam tu. Dini Shazman? Dini at first first impression dia seorang, first impression Just lah, sebelum borak dengan dia, sebelum cakap dengan dia, Just rasa dia ni tak nak bercakap. Tapi bila dah bercakap, dia seorang yang banyak cakap. Dia kena kenal je dululah sebelum baru tahu siapa dia ni sebenarnya. Ya, kena kenal dalaman dia dulu lah. Kena kenal dia dulu macam mana. Tapi Just tak rapat sangat dengan Dini. Tapi ada juga borak sebab kena sparring dengan dia. So dia akan ajar, dia pun bagi tahu macam mana nak dialog in a natural way. Lepas tu dia kadang-kadang, ya kita kena communicate sebab dia nak sparring dengan Just. Dia akan cakap dekat Just yang aku akan cakap macam ni. Macam tu. Aku tak akan ikut dialog sangat. Dia akan bagi tahu macam tu dekat Just. So dia ajar Just juga. Dia baik lah. Syahzabi paling happening. Dia happening gila. Kalau sampai je set kan, dia macam hi everyone, hi. Best lah dia. Dia best. Memang sama lah dengan watak dia tu. Yes. Dia bawa watak tu. Tapi dia bawa sampai dalam hidup dia. Yes. Tapi kadang-kadang kalau dia penat, dia juga. Syahzad sekarang antara orang yang macam aktif juga buat yoga lah, exercise kan. Dia ada ajak tak Just untuk buat sekali? Oh, buat masa ni belum lagi lah. Masih pakai nutrisi lah, tak perlu bantuan lagi. Tak perlu lagi. Alhamdulillah, tak perlu lagi. Okay, Jananik. Just tak pernah bercakap dengan Jananik. Belum lagi. InsyaAllah bercakap nanti. Sebab
on set dia selalu bercakap dengan Dini. Kalau dia dah sampai dia sibuk lah, dia busy. Oh, hai Dian. Oh, Dian dah masuk. Hai Dian. Apa tu? Siapa nama dia ni? Alif Mohaimin. Alif Fahmin just tak jumpa lagi. Sebab diorang start from Ipoh, just tak jumpa diorang. On set just tak jumpa diorang. Oh, just hari Merkin tu pun masa pergi dengan diorang sekali. just tak pergi. Okay, Merkin? Merkin just tak pernah jumpa lagi. Belum pernah jumpa lagi lah. Belum pernah jumpa lagi. Nak cakap tak kenal kan marah. Tapi ada ke scene-scene Jazz dengan Merkin lepas ni? Itu kita tak tahu sebab macam yang Alif cakap, Merkin kan a new character dekat dalam cerita. Betul tak? Just tak tahu lagi production set macam mana. Tunggu dia beritahu sahaja. InsyaAllah. Kalau ada rezeki adalah. Last sekali, Michael Ang. Michael Ang just jumpa dia sekali je. Tapi Michael Ang bukan pengarah dalam ni kan? Dia producer kan? Ya. Okay. Takut dah tu nak cakap. Just pernah jumpa dia sekali. Itu pun tak banyak bercakap. So macam tu je lah. Belum lagi lakut. InsyaAllah nanti. Tapi orang cakap Michael tu kelakar juga. So memang akan gelak je nanti. Memang kerja kau memang gelak je kat set nanti. Yes. Okay, siapa ni? Dia tanya kat Aniki. Jazmine berlakon sampai episod berapa ni? Jazmine berlakon sampai episod 7 ke 5 tak? InsyaAllah. So, InsyaAllah kalau korang nak tengok, korang tengok sampai. Malam ni ada lagi lah muka dia tu keluar kat TV nanti. InsyaAllah. Kita tak tahu. Okay. Ika tanya, dah berapa banyak offers berlakon yang Jazz dapat? Buat masa ni baru 1 2. Dia kira guys. Tapi yang lain tu macam extra. So it's okay. Tapi dah start mula lah. Dah start mula dah. And ada lagi satu, itu tak boleh bagi tahu lagi. Belum lagi. Tak boleh bagi tahu lagi. Belum lagi. Tak boleh bagi. Belum lagi. Okay, ramai yang apa? Ramai yang tanya rambut tu bila nak potong ke tak nak potong. Just rasa just nak try simpan bagi panjang. Panjang. Kenapa nak jadi macam Ben Amir lah ni? Nak jadi macam panjang macam tu? Tak adalah panjang. Tak adalah panjang sini. Kalau dia setakat sini je lah. Okay Jazz, ada juga soalan yang kita orang terima tadi. Dia nak tanyakan macam mana Jazz sebenarnya. Kita tahu Jazz agak pemalu juga orangnya. Macam mana Jazz cari keyakinan tu untuk beli kamera dengan ramai orang kat set. Kalau on set just diajar untuk rapat dengan team production. And yang paling penting sekali rapat dengan cameraman punya team. Sebab kita akan communicate dengan diorang. Diorang je ada dengan kita nanti. Untuk shoot kita diorang yang ada. So kita kena ice breaking dengan diorang sebelum start shooting. And kalau korang dah boleh berkawan dengan diorang, korang akan lagi selesa nak buat kerja. So korang tak akan malu. Korang tak akan rasa yang korang buat salah macam tu lah. Tapi korang akan ditegur. Korang tak takut buat salah. Sebab korang dah kawan dah dengan team production. Tapi bila dah masuk set tu dah mula start untuk belajar benda baru lah kan. Betul?
Ramai cakap jangan potong rambut tu. Okay. Kita tak suruh dia potong rambut tu. Simpan aja rambut tu, ya. Silver. Kalau Apa ni? Banyak. izinkan just simpan. Rambut kau, bukan rambut aku. Just, Syahdan tanya, BTS or Blackpink? Blackpink. Yelah, suka tengok perempuan kan, kenapa nak tengok lelaki. Okay, Ira Yahaya tanya, tips nak move on daripada Jazz. Tip nak move on, tip nak move on soalan ni lari dah ni Marry Me Sonorita ni. Yelah, kena mengena juga. Marry me dengan relationship. Tapi kalau macam tak jadi untuk marry, kena move on. So macam mana nak move on? Okay. Tip nak move on, Just dah pernah bagi tahu. Just rasa Just pernah bagi tahu dekat dalam live. Cari distraction. Buat banyak benda dekat dalam hidup awak. Jangan fokus dekat satu benda je. Cari banyak distraction yang kita boleh buat. Macam-macam distraction yang kita boleh dapat. Kita boleh maybe main game, maybe kita keluar dengan kawan. Dia punya point adalah cari distraction. Faham. Pandai-pandailah cari distraction tu, ya. Yes. Korang mainlah game ke apa ke, korang akan move on insyaAllah. Kalau tak move on juga, korang solat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. First time dengar Jazz cakap pasal solat. Alhamdulillah. Tak ada. Okay, Jazz, before kita end, sebab tak nak ambil masa Jazz banyak sangat. So korang kalau nak tanyakan soalan yang last minute tu, korang tanya kat bawah tu, nanti aku akan cakapkan ataupun tanyakan kepada Jazz. But basically nak tanya juga kepada Jazz sendiri, bila dah semakin serius dalam industri ni, macam Jazz dulu bekerja juga kan kat luar. So adakah kerja lama Jazz tu Jazz akan tinggalkan macam tu je? Kerja-kerja lama Just tak tinggalkan. Just masih buat lagi sekarang. Contohnya construction. Allah, lag pula. Tak apa, boleh dengar. Okay, contohnya kerja yang Just buat sekarang ni adalah construction, trading, investment. Sikit-sikit lah. Memang tak ditinggalkan lagi. And malahan Just tambah lagi kerja Just dengan buat bisnes kecil-kecil. Buat bisnes kecil-kecil. Relax sikit. And bisnes kecil-kecil Just tu masih belum di launch lagi. Tapi lepas dah launch nanti, Just akan bagi tahu dekat Faiz dan everyone dekat dalam live lah. Under brand Jazz sendiri ke collaborate dengan orang lain? Brand Just sendiri. Wow. Dah ada barang baru daripada Jasmine. Barang baru. Sebenarnya dah lama dah barang baru ni nak launch, tapi sangkut disebabkan PKP. Sebab tak boleh kill lagi lah. Kita tunggu waktu dia. Ya, kalau kita launchkan barang yang tak perlu diguna waktu-waktu PKP ni, buat apa kan? Rugi. Lemang ke Jazz? Kau nak jual lemang ke untuk raya ni? Kau nak jual apa Adalah, ni? Aku tanya. Adalah. Tak launch lagi. Belum lagi. Mana dah tahu nak jual lemang ke sempena Ramadan nak sampai ni kan? 2 bulan lagi nak Ramadan. Kalau ada rezeki jual lemang, kita jual lemang. Okay, Just tak nak sambung belajar ke ataupun nak teruskan berlakon? Awak tanya. Just tak sambung belajar. Teruskan dengan kerja je lah kan? Teruskan dengan kerja je. Kat situ pun kita belajar juga. Dekat set tu belajar juga. Dekat situ kita belajar, kita dapat pengalaman. So, ya. Yeah. Betul. Kejap Okay, ada orang minta untuk Jazz
nyanyikan sebelum kita end live. Aku tak tahu lah aku nak nyanyi lagu apa. Azim. Tak sedap lah Faiz suara. Tak nak. Mana boleh tak boleh ada masa sedap, ada masa tak sedap. Kena sentiasa sedap. Okay, tu kita biarkan kat dia fikir dulu. Tapi sebelum Jazz nyanyi, ada tak apa-apa yang Jazz nak cakapkan kepada Jazmi? Apa nama fan club ke? Jazmi Canners Jazmi Hanes. Jazmi Hunters. Oh, The Hall. Jazmi Hunters. The Hall of Dan peminat Marry Me Senorita yang dah start tengok Jazz and follow Jazz. Okay. Kepada Jazmi Hanes, fans Jazz, siapa pula ketuk-ketuk ni? Dengar tak Faiz ketuk-ketuk tu? Dengar. Orang sebelah tu. Tak apa. Sorry, kepada fans Jazz, Jazmi Hanes, thank you so much sebab support Jazz from the bottom sampailah sekarang. And tanpa korang tak ada Jazz dekat sini. And thank you juga kepada fans Marry Me Senorita. Fans Marry Me Senorita, support cerita tu, support lokal. Sebab tanpa korang cerita tu takkan meletup. And Jazmi doakan korang sihat, selamat dan berjaya dunia akhirat. And one more thing, to Jazmi Hanes and Marry Me Senorita fans, supportlah local, supportlah everyone in industri Malaysia ni, supaya industri Malaysia ni berubah menjadi lebih besar, bagus dan hebat. Macam ucapan pukul 4 Ismail Sabri. Serius sangat ucapan dia. I love you Jazmi Hanes. Okay. Barulah Jazmi Jumaah yang aku kenal. Yes, I love you so much Jazmi Hanes. Tak, kita kena change sikit je. Kena chill sikit, okay? Ini remaja-remaja, bukan portal berita. Tak, tadi just nak bagi bagi tahu fans apa yang macam kena proper ayat tu bagi orang faham. Okay Jazz, ni nak nyanyi ke tak ni? Ke kau nak nyanyi next time? Nyanyi next time lah Faiz, malu lah Faiz nyanyi tak sedap. Tak, sebab aku rasa ramai yang dulu ingat Jazz selalu nyanyi dekat depan kamera, depan live. Tapi sekarang macam tak selalu sangat buat. So mungkin ramai yang macam rindu nak dengar suara. Tu je. Sebab nanti kan nak keluar single. So kena slow sikit nyanyi kat live tu. Okay, anyway. Oh, ada last soalan. Jazmi Hanes tanya. Just teringin nak bawa watak apa ni? Just teringin nak bawa watak apa? Aduh, mesti nak bawa apa tu? Just teringin nak bawa watak lelaki psycho. Tapi ada lelaki yang dah kahwin tetapi dia psycho. Lelaki yang dah kahwin tapi psycho? Dia psycho, dia tiba-tiba dia happy dengan bini dia, lepas tu tiba-tiba dia marah. Macam, itu macam apa yang tengah berlaku sekarang je kan? Tengah berlaku sekarang? Trend sekarang. Tak tahulah. Tak ada. Macam cerita Legenda Budak Setan tu kan? Cerita-cerita macam tu lah. Psycho. Sebab psycho ni susah gila juga nak bawa watak tu. Tapi Jazz best. Tak sabar nak tengok Jazz untuk watak-watak yang berlainan. Sebab aku rasa macam for your first character sebagai pakar nutrisi tu dah macam kira lain macam lah. Macam tak ramai orang dapat watak-watak macam tu. So macam Alhamdulillah. Lebih banyak lagi watak, lebih lebih diversify lagi watak-watak yang Jazz dapat selepas ni. Okay?
Alhamdulillah, itulah thank you juga dekat Mike sebab bagi peluang dekat Jazmi, team production Mike sebab offer Jazmi watak offer Jazmi berlakon dekat dalam Mary Miss Norita. Jazmi harap dapat bekerja lagi dengan dorang. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay Jazz, kita orang pun nak ucapkan yang untuk Jazz take very good care of yourself. Kalau selepas ni ada lagi peluang untuk berlakon, improve yourself more untuk menjadi seorang pelakon yang lebih bagus. Lebih diingati lah orang kata. Kalau nak jadi pelakon tu, drama tu kena orang ingat watak kita, baru dah macam berjaya kan orang kata. Betul? Okay Jazz, thank you so much for being with us hari ni. Pak Is nak tanya soalan boleh? Tanyalah apa benda. Takut kan? Kenapa aku pula kena jawab soalan kau? Takut kan? Apa? Hero Remaja 2021 macam mana Pak Is? Ini live lain, ini konten live lain. Itu kita reserve untuk live yang akan datang, okay? Bagi korang kena tunggu Hero Remaja 2021, okay guys? Mungkin Jazmi ada dalam tu ke kan, Jaz? Aku rasa layak lagi kau nak masuk ni. Layak lagi? Layak kan? Kau baru 23 kan? Boleh apply lagi ke? Itu aja. So nanti title jadi apa? 2 kali Hero Remaja. Nak lagi ke? Cukup-cukup lah tu. Cukup lah. Kau dah move forward dah ke depan. Tak perlu lagi nak pandang ke belakang. Tak, sebab fans just banyak tanya. Oh ya ke? InsyaAllah kita kena bergantung kepada situasi semasa. Sebab sekarang kan PKP, so we can't do anything about it. So kita kena tunggu situasi semasa lah. So sekarang ni just audition tu tengah on hold. Itu je dia punya status sekarang. Faham? Tak, sebab kawan-kawan Jazz ada yang nak try audition tu. So diorang tanya Jazz juga. So Jazz nak kena bagi tahu lah information dekat diorang macam mana. Faham? Kena tunggu update semasa lah daripada government. Okay. Sebenarnya tak sabar nak minta Jazz untuk kita nak shoot lagi dengan Jazz, tapi bukan untuk Hero Remaja lah, untuk benda lain. Tapi macam kena tunggu juga situasi. Boleh. Kan? Baik. Okay, thank you so much Jazz for being with us. And also thank you kepada fans Jazz yang setia tengok sampai ke akhir ni. Thank you fans Jazz. Thank you Jazmi Hanis. I love you guys. I love you so much guys. Okay, bye-bye. Thank you Faiz. Assalamualaikum. Thank you. Faiz, take care tau. Thank you sebab invite Jazz live hari ni. Thank you sebab sudi berada dalam live. No problem. Okay, thank you Jazz. Bye Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.